Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amir Bazmi. Nombor mencik saya adalah C20A1094. Hari ini saya akan membentangkan mengenai subjek CFT 1082 Asas Reka Bentuk Produk. Subjek ini telah diajar oleh Miss Izzati Nabila binti Mazuki. Subjek ini saya telah ditugaskan untuk menghasilkan satu produk yang realiti ke arah satu produk mock-up ataupun final produk yang baru ataupun yang diubah sesuai dengan cara tersendiri. Jadi dengan itu saya telah memilih untuk menghasilkan thermal glove dengan sanitize. Kita pergi kepada proses yang pertama, iaitu addition dan development process. Okey, addition dan development process saya telah lakukan sebanyak 10 sketch. Saya membuat dua jenis sketch, iaitu satu sketch secara manual dengan menghasilkan di dalam kertas dan juga satu lagi sketch dihasilkan di dalam AI ataupun Adobe Illustrator menggunakan teknologi berkomputer. Okey, untuk 5 jenis dahulu. Yang pertama ialah saya menghasilkan design-design dan juga proses yang paling awal ataupun yang paling simple untuk di dalam manual. Untuk di dalam bahagian manual ini, saya membuat design semua berdasarkan influence ataupun contoh-contoh yang saya dapati daripada rujukan, iaitu bercorakkan sarung tangan Iron Man. Kelima jenis ini merupakan influence daripada sarung tangan Iron Man tersebut, tetapi saya menggunakan konsep yang berbeza. Seperti untuk design satu, saya menggunakan lebih kepada konsep penggunaan sanitize yang di-refill secara banyak kali. Tapi ia mempunyai elemen seperti digital dan juga scanner juga. Untuk design kedua, ketiga, keempat dan kelima, saya menggunakan konsep di mana design tersebut masih mengekalkan dengan inspirasi Iron Man, tetapi untuk penggunaannya ada kriteria yang berbeza. Seperti untuk design yang kedua, ia mempunyai baterinya yang lebih kecil dan tidak dapat di-recharge. Dan design ketiga ialah penggunaan charger. Ia tidak dapat ditukar bateri tapi mampu di-charge. Manakala untuk design keempat, ia mempunyai scanner dan baterinya hanyalah digunakan secara satu sahaja sel. Dan untuk tembakan air sanitize pada design yang keempat ini, ia tidaklah terlalu banyak. Dan design kelima, ia mempunyai ciri yang ringan tetapi agak terdedah dari segi kekurangannya, kerana desainnya adalah nipis. Dan ia mempunyai desain-desain yang diperlukan seperti ringan, digital, sanitize, namun kekurangannya hanyalah nipis kain tersebut. Okey, kemudian kita akan pergi kepada addition untuk desain menggunakan Adobe Illustrator. Desain ini dicampurkan dengan sedikit difference ataupun idea yang baru, iaitu saya menggunakan idea Iron Man dan juga sedikit Spiderman punya sarung tangan. Okey, kenapa saya memilih banyak Marvel? Kerana setiap desain-desain yang dihasilkan pada sarung tangan, watak-watak karakter dalam cerita tersebut amatlah unik dan memberi inspirasi. Okey, untuk desain ke-6, ke-7 dan juga ke-8, ia mempunyai desain yang bersama ataupun bersamaan, cuma berbezanya dari segi penggunaan kain. Kain yang digunakan pada idea yang ke-6 adalah lebih gelap dan tidak terlalu menonjol. Penggunaannya mungkin akan tidak menarik. Dan manakala desain yang ke-7 dan juga 8, ia mempunyai prinsip yang sama, cuma penggunaan bentuknya, desain yang berbeza yang menghasilkan penarikan yang baru. Dan juga desain yang ke-9, ia juga merupakan ciri yang mudah terdedah kepada bakteria, tetapi untuk digitalnya ialah memberi akan seperti digital jam. Ia amat besar tulisan digitalnya untuk menyatakan suhu dan kemungkinan akan memberikan kesan yang berat untuk memakai. Dan desain ke-10 adalah desain yang futuristik. Untuk desain futuristik ni terlalu lebih kepada desain yang simple dan teknologi akan makan masa untuk menghasilkan. Itu adalah kekurangannya. Manakala untuk kelebihannya, ia lebih canggih. Dan desain ke-11 adalah ia mempunyai kriteria ataupun dikatakan desain yang simple dan mudah difahami. Ia masih memerlukan pergabungan kriteria lain seperti kain yang tebal lagi dan juga bateri yang lebih besar, serta untuk penggunaan water sanitize-nya diperlukan tube yang lebih besar untuk menghasilkan desain yang lebih lengkap. Okey, jadi saya telah memilih untuk menggabungkan semua desain tersebut berdasarkan kriteria yang diperlukan dan saya menghasilkan desain ini. Okey, kita pergi kepada material type. Material type terhadap thermal glove ini mempunyai 5 jenis, iaitu ia kalau secara realitinya ia akan menggunakan tube water spray, high quality kain tersebut dan juga digital paparan serta penggunaan termometer infrared. Setiap bahagian-bahagian itu akan menyumbangkan dalam hasilan di dalam bentuk yang realiti. Tetapi
di dalam projek ini saya telah diberi tugasan untuk menghasilkan mockup ataupun bentuk asas bagi satu produk tersebut sebagai contoh untuk menghasilkan produk tersebut yang dikaji. Okey, di dalam ini saya membuat beberapa kajian iaitu 3 jenis glove, iaitu ada kain nipis, tebal dan juga kain yang lebih berat untuk dipakai serta panas. Dan juga kemudian material type yang kedua adalah termometer. Ia ada 3 jenis iaitu termometer jenis suhu badan, suhu bayi dan juga termometer yang digital dan tidak dapat dipegang. Itu adalah jenis 3 kajian yang saya lakukan terhadap termometer. Dan kemudian dapat lihat juga meter-meter lain seperti tube dan juga lain-lain. Okey, kemudian kita akan pergi kepada example, contoh yang saya dapat daripada internet berdasarkan reality punya sumber. Seperti ini. Kemudian ini adalah gambar bahan yang akan digunakan untuk membuat mockup ataupun design produk yang saya akan hasilkan. Material untuk mockup ini saya menggunakan beberapa produk air dry, pottery, tool dan juga seperti oilment cement yang digunakan untuk tampal ceiling tersebut bagi mengelakkan rekahan dan juga spray untuk mewarnakan produk ini. Ini adalah detailing produk. Okey. Detailing produk ini juga terdapat pelbagai warna yang dikajikan oleh saya iaitu warna hitam, merah, biru dan juga kuning. Dan ini adalah technical drawing yang saya telah hasilkan. Dan technical drawing ini juga berdasarkan kajian yang telah saya lakukan dengan pengiraan setiap sudut daripada bahan tersebut. Kemudian kita pergi kepada real product view ataupun real product material view. Dan ini adalah real product with material view. Ia mempunyai side view, back view dan juga bottom view. Real product with functional. Okey, real product with functional ini ia berdasarkan fungsi-fungsi seperti ia dapat digunakan untuk pada jarak yang lebih selamat untuk scan kepada setiap masyarakat dengan mengelakkan daripada bersentuhan pada permukaan kulit setiap masyarakat yang kita mahu scan. Dan juga penggunaan thermograph ini juga membantu memastikan masyarakat untuk sentiasa bebas daripada bakteria dan juga sentuhan yang menyebabkan wabak mudah berjangkit. Dengan adanya water sanitizer ataupun air sanitizer pada thermograph ini, ia akan dapat digunakan selepas kita melakukan sebarang aktiviti. Dan dengan itu, bakteria dapat dikurangkan pada permukaan tangan kita. Dan akhir sekali adalah real product yang telah saya hasilkan iaitu mockup dan juga final. Pandangan yang berbeza seperti sisi, belakang dan juga hadapan produk. Ini adalah yang telah saya hasilkan sepanjang pembuatan produk. Dan ini adalah produk akhir saya. Sekian, terima kasih. Okey, untuk proses final ataupun membuat mockup, sebenarnya saya memasukkan simen yang asli dan juga mengacangnya yang sebati dalam masa sejam. Dan kemudian saya memasukkan ke dalam sarung tangan. Dan kemudian memicik-micik agar tidak ada pecahan atau keketulan yang menyebabkan bentuk tidak menjadi. Kemudian dibiarkan bentuk tersebut dalam masa sehari. Selepas beberapa hari dibiarkan, tangan tersebut kemudian dicek ataupun dikaji semula agar tidak berlaku sebarang kesalahan pada bentuk tersebut dan memastikan bentuk tersebut dibentuk dengan elok sebelum dibuang sarung. Proses seterusnya adalah menggunakan air dry clay pada tangan tersebut agar tangan tersebut dapat dibentuk dengan baik dan menggunakan pottery tool sebagai alat untuk membuat bentuk-bentuk membezakan antara tangan dan juga sarung tangan. Kemudian dry clay dicampurkan dengan sedikit oilment cement bagi mengelakkan rekahan berlaku. Kemudian ia akan dibiarkan dalam masa selama sejam atau 2 jam untuk membiarkan air dry tersebut untuk membeku dan juga mengeras. Proses seterusnya ialah mengecat tangan tersebut. Ia bermula dengan mengecat bentuk-bentuk asas seperti jari dan juga tangan. Ia digunakan warna yang lembut dan seperti warna coklat. Kemudian diwarnakan sarung tangannya pula dengan warna kuning bagi warna menaikkan warna tersebut agar menarik.